Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi hari ini kita masuk di bahagian yang terakhir sekali untuk bab 1 iaitu standard kandungan 1.6 dan 1.7. Yang pertama adalah 1.6 langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Ada 12 kemahiran dalam kemahiran proses sains iaitu antara yang pertama adalah memerhati, kedua mengelas, ketiga mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Ini adalah 12 kemahiran proses sains. Okay, seterusnya kita masuk kepada kaedah saintifik. Okay, kaedah yang pertama, dalam kaedah saintifik kita kena kenal pasti masalah. Okay, dengan mengenal pasti masalah ni baru kita boleh uji penyiasatan saintifik kita. Contohnya dekat dalam gambar ni, murid perempuan ni dia tertumpahkan air. Bila dia tumpahkan air, dia berfikirlah macam mana cara dia nak lap air ni supaya lebih cepat menyerap. Dia dah fikir macam tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua pula, dia bina hipotesis. Hipotesis ni adalah satu jangkaan awal kepada apa yang boleh berlaku. Okay. Maksud kita jangkaan awal kepada keputusan eksperimen yang kita mungkin akan buat. Okay. Contoh dia dekat sini, ada pelajar lelaki ni pula datang, dia kata kalau kita lap guna kain, lagi cepat serap berbanding kalau kita lap guna tisu. Okay. Itu dia punya jangkaan awal. Okay. Seterusnya adalah yang ketiga, mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni apa? Pemboleh ubah ni adalah kuantiti fizik yang mempengaruhi pemerhatian atau fenomena sains dan terdiri daripada 3, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Pemboleh ubah dimanipulasi ni adalah satu pemboleh ubah yang kita sendiri tetapkan. Kita tetapkan contohnya dekat dalam uji kaji yang dekat atas ni, pelajar ni dia tetapkan satu guna kain, satu guna tisu. Itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas ni adalah keputusan dia. Okey, kalau dia lap guna kain cepat serap ke ataupun guna tisu cepat serap. Itu pemboleh ubah bergerak balas. Keputusan dia akan jadi pemboleh ubah bergerak balas. Dan satu lagi adalah pemboleh ubah dimalarkan. Dimalarkan ni adalah yang tetap, yang dikawal. Okey, contoh dia, kita nak kawal mestilah jumlah air tu kita nak lap tu, kita nak lap guna tisu dan nak lap guna kain tu, jumlah air tu kenalah sama, tak bolehlah berbeza. Okay, itu yang ketiga. Dan yang keempat, bila kita dah buat hipotesis, dah buat pemboleh ubah semua, mesti kita nak rancang eksperimen tu. Bila kita nak rancang, kita kenalah rancang betul-betul yang eksperimen yang kita boleh bawa dekat dalam makmal. Dah bawa masuk uji kaji tadi dekat dalam makmal, takkan kita nak tumpahkan pula air tu kan. Mestilah ada satu kaedah lain supaya penyiasatan kita tu, perancangan eksperimen tu kita lebih sistematik. Okay, seterusnya, kaedah saintifik yang kelima, lepas kita rancang, kita jalankanlah eksperimen tu. Okay. Dekat sini, kita dapat lihat murid-murid ni dia jalankan eksperimen, dia tak adalah tumpahkan air. Dia letak air dekat dalam bekas. Maksudnya isi padu tu mesti samalah. Antara satu, dia pegang kain dan pegang tisu tu, dia letakkan dekat air, dia tengok mana dulu serap lebih cepat. Okay, contoh dia tetapkanlah masa dalam masa 30 saat. Okay, dalam masa 30 saat, kita letak kain dan letak tisu ni. Dalam masa 30 saat, ambil masa 30 saat, berhenti 30 saat, kita ukur ataupun kita cari isi padu air tu. Okay. Seterusnya, langkah yang keenam adalah mengumpul data. Bila dia dah dapat dia dah dapat bacaan, maksudnya dia dah selesai, dia perahlah air tu. Okey, dia perah air tu, lepas tu dia baca. Katalah dia bacalah dekat dalam silinder penyukat ke kan, supaya dia dapat jumlah isi padu bila dia perah tu guna tisu dan guna
dan guna kain. Okey, biasa kalau sebarang alat pengukuran yang ada nilai bacaan, biasa kita baca sehingga 3 kali. Maksudnya kali pertama kita baca 4.3. Okey, baca lagi sekali 4.3, 4.2, lepas tu 4.3 balik. Okey, bila dah 3 kali, kita puratakan bacaan tu. Okey, itu cara kalau sesuatu nak kumpul data tu kalau dia ada bacaan. Selain tu kalau kita guna alat, kita kena hati-hati juga dengan dia punya ralat rawak dan ralat sistematik kalau ada. Okey, kaedah yang ketujuh adalah menganalisis dan pentafsirkan data. Okey, kalau sesuatu data keputusan eksperimen tu berbentuk bacaan, kita boleh tafsir dan analisis dia melalui graf. Okey, tapi kalau tak ada graf, tak ada bacaan, kita tak boleh tafsir guna graf. Kita hanya tulis dalam bentuk pernyataan. Okey, seterusnya adalah membuat kesimpulan. Okey, kalau kita nak buat kesimpulan ni, kita kena tengok analisis data kita tadi. Okey, analisis data dia tadi apa? Kain serap air lebih cepat berbanding tisu kan? Kita punya analisis. Jadi, cara kita nak buat kesimpulan, yang pertama kita tulis hipotesis kita tu diterima atau ditolak. Okey, kalau diterima tu maksudnya hipotesis kita sama dengan keputusan eksperimen kita. Okey. Kalau tak sama, hipotesis tu ditolak lah. Kita kena buat hipotesis baru, kita kena buat eksperimen baru. Okey, itu yang pertama. Kita tulis hipotesis diterima. Okey, yang kedua, kita buat tulis kenyataan yang tadi. Kain menyerap air lebih cepat berbanding tisu. Okey, itu mengenai kesimpulan. Okey, dan yang terakhir sekali, bila semua dah selesai, dah buat penyataan masalah, hipotesis dah siap, tujuan, pemboleh ubah, radas, prosedur, pemerhatian, analisis dan kesimpulan semua dah siap, barulah kita tulis laporan eksperimen kita. Selesai. Okey, baiklah, yang terakhir untuk hari ini adalah 1.7 sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan. Okey, semasa menjalankan penyiasatan ni kita kenalah ada sikap saintifik. Antaranya adalah minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Tak bolehlah kita main buat acidan je gitu. Okey, yang kedua, jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Okey, kalau data kita tu bacaan dia, contoh bacaan 15, kita tulislah 15, jangan kita buat 14, macam tu. Okay. Yang seterusnya, bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Okay, dan contoh bagi nilai murni pula adalah yang pertama, menyedari bahawa pengetahuan sains merupakan satu cara untuk memahami alam. Kedua, menghargai dan mengamalkan cara hidup bersih dan sihat. Selain itu, hargai keseimbangan alam. Keempat, berkhidmat, hormat, menghormati. Dan yang terakhir, mensyukuri nikmat Tuhan. Okey, last sekali. Ni contoh menyembang je lah. Katanya dekat kawan dia, kita kena amalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan. Okey, sebab apa? Kena ada sikap tu supaya data lebih tepat. Lepas tu antara kita dapat jadi penyelesai masalah yang baik. Kita tak boleh menipu dalam membuat penyiasatan ni. Sebab dalam penyiasatan kita kena bersikap jujur. Barulah keputusan tu betul dan tepat. Okey, ini merupakan kesimpulan kepada bab 1 kita. Yeay, kita dah habis bab 1. Antara yang kita pernah belajar adalah sains adalah sebahagian daripada kehidupan. Dah panjang dah kita belajar tentang makna sains, tentang kuantiti fizik, alat-alat pengukur, ketumpatan, sikap saintifik dan nilai murni dan dalam langkah-langkah penyiasatan saintifik. Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid-murid yang menonton video cikgu. Kalau murid-murid nak tonton video ni lagi, sila ke channel cikgu Fazina Fazil 83. Sehingga kita jumpa lagi. Bye.